Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita sambung bab 6 iaitu penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Okey, yang pertama kita akan lihat dahulu fungsi komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Jadi sistem penghantaran dan pengagihan ni dia menghubungkan stesen jana kuasa sampai ke rumah kita. Jadi elektrik yang dijana daripada stesen jana kuasa sampai ke rumah kita. Jadi ini kita panggil sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Okey, pertama kita lihat komponen-komponennya. Okey, daripada stesen jana kuasa, stesen jana kuasa yang menghasilkan kuasa arus ulang-alik. Okey, dia menggunakan arus ulang-alik yang menghasilkan voltan 11 kV atau 25 kV. Okey, jadi ini stesen jana kuasa. Okey, stesen jana kuasa ini akan menghasilkan arus ulang-alik yang voltanya 11 kV ataupun 25 kV. Okey, kemudian selepas pada stesen jana kuasa, dia akan melalui stesen transformer injak naik. Okey, ini BN, simbol BN ini adalah stesen transformer injak naik. Jadi kita dah belajar sebelum ni berkenaan dengan transformer. Jadi transformer tujuannya untuk meningkatkan voltan arus ulang alik. Okey, ingat meningkatkan dan juga menurunkan voltan arus ulang alik. Jadi itulah sebabnya pada stesen jana kuasa ini voltan yang dihasilkan arus yang dihasilkan adalah arus ulang alik. Okey, kenapa? Sebab kita nak menggunakan transformer untuk menaikkan nilai voltan. Okey, di sini pada stesen arus ulang alik ini, pada stesen transformer ini voltan akan dinaikkan ke 132 kV, 275 kV ataupun 500 kV. Okey, dia menggunakan transformer injak naik. Okey, yang dihasilkan adalah banyak ni. Okey, 132, 275, 500 semua dalam unit kilovolt. Okey, Okey, kemudian nilai yang voltan yang dihasilkan ini adalah tinggi. Okey, kenapa? Sebab daripada stesen jana kuasa selepas dia melalui stesen transformer injak naik ini nak sampai ke rumah kita ataupun kawasan perindustrian dan sebagainya, jaraknya sangat jauh. Jadi voltan yang dihasilkan mestilah tinggi untuk mengatasi kehilangan voltan ketika proses penghantaran. Okey, selepas voltan-voltan ini akan dihantar melalui kabel tepi-tepi jalan yang kita nampak, kabel hitam tu. Okey, jadi jarak yang sangat jauh. Okey, jadi selepas melalui jarak yang sangat jauh, okey, dia akan sampai ke kawasan-kawasan yang diperlukan. Okey, sebelum sampai ke kawasan yang diperlukan, okey, dia akan menjumpai dua tempat, iaitu satu pencawang bahagian dan juga transformer injak turun. Okey, dia akan melalui pencawang bahagian dan juga transformer injak turun. Jadi pencawang bahagian inilah yang akan pencawang bahagian inilah yang akan membahagikan voltan-voltan kepada kawasan yang tertentu. Okey, stesen injak turun ini pula dia akan menurunkan nilai voltan. Okey, dia akan menurunkan nilai voltan. Okey, menurunkan nilai voltan kepada nilai yang diperlukan. Okey, contohnya kalau hospital dia memerlukan 415 volt. Okey, jadi nilai voltan ni dia akan turunkan. Okey, dia akan turunkan, dan bila sampai di hospital pula ada satu lagi transformer injak turun yang akan menurunkan kepada 415. Okey, ini juga pun sama pejabat 415 dan rumah adalah 240 volt. Okey, sekejap saya rasa ada hilang slide. Okey, ada hilang slide tadi sikit. Okey, kita ulang semula di sini. Okey, asal tadi selepas melalui stesen jana kuasa dia akan melalui stesen transformer injak naik yang akan yang akan menaikkan voltan kepada 132, 275 dan 500 kV. Okey, selepas itu, okey,
Okey, selepas itu, okey, dia akan dihantar, okey, dia akan melalui ni, okey, kawasan-kawasan ni. Okey, sebelum sampai ke kawasan perindustrian, kawasan rumah dan sebagainya, dia akan melalui penghantaran jarak jauh. Okey, dia akan melalui penghantaran jarak jauh. Okey, jadi ada pencawang dan sebagainya lah. Okey. Kemudian disampai ke E1. Jadi E1 ini merupakan adalah pencawang masuk utama dan dia ada lapangan Swiss dan juga BT. Okey, BT ni apa? BT ni adalah transformer injak turun. Okey. Ini injak turun, ini lapangan Swiss dan ini adalah pencawang masuk utama. Jadi pencawang masuk utama ini, okey, dia akan mengagihkan, akan mengagihkan voltan-voltan kepada kawasan yang tertentu. Jadi pada pencawang utama ini juga ada transformer injak turun. Jadi pencawang utama inilah yang akan menentukan berapa yang perlu diturunkan ke kawasan industri berat, berapa nilai voltan untuk industri ringan dan berapa nilai voltan untuk kawasan perumahan dan sebagainya. Jadi ini ditentukan oleh pencawang utama. Okey. Jadi pada pencawang utama dia bukan dia ada satu Swiss saja, dia ada banyak Swiss. Jadi Swiss inilah yang akan menentukan, ini lapangan Swiss. Okey, Swiss ini juga akan menentukan sama ada elektrik di kawasan mana perlu ditutup ataupun di on. Okey, dan jadi semua ini dikawal pada lapangan pencawang utama. Jadi sebagai contoh, sistem pengagihan dikawal oleh pencawang utama. Jadi untuk kawasan industri berat, okay, dia akan hasilkan sebanyak 33 kV. Okay, untuk kawasan industri berat. Okay, untuk 33 kV juga akan dihantar ke kawasan industri ringan. Tapi sebelum sampai kawasan industri ringan, akan ada satu pencawang di mana dia akan menukarkan voltan sebanyak 33 kV kepada 11 kV. Sebab kawasan industri ringan hanya menggunakan 11 kV sahaja. Okey. Okey. Boleh? Okey, kemudian 333 kV juga akan dihantar ke kawasan-kawasan lain. Kenapa 33 kV? Sebab akan berlaku kehilangan dalam semasa proses penghantaran. Jadi voltan yang dihasilkan itu tinggi. Okey, untuk hantar ke kawasan hospital, hospital menggunakan 415, pejabat menggunakan 415 dan rumah menggunakan 240. Jadi ini semua akan ada transformer untuk menurunkan nilai voltan. Okey, akan ada transformer yang akan menurunkan nilai voltan yang sebanyak yang kita nak guna. Okey. Jadi ini adalah proses penghantaran. Okey, jadi ini adalah rangkaian grid nasional. Okey, ini yang kita panggil rangkaian grid nasional. Okey, kabel penghantaran dia akan melalui pencawang dan sebagainya. Okey, jadi arus ulang-alik yang voltan tinggi kita alirkan. Okey, kenapa? Sebab dia menggunakan jarak yang jauh, dia perlu melalui jarak yang jauh. Jadi ini contohnya adalah kabel penghantaran arus ulang-alik 500 kV di sepanjang lebuh raya utara selatan. Okey, sebab di lebuh raya ni jauh, sangat jauh, jadi dia menggunakan nilai yang sangat tinggi dan selalunya di sekeliling ini tak boleh dilarang untuk masuk kerana voltan sangat tinggi. Okey, ini di kawasan ni, gambar ini menunjukkan penghantaran arus ulang-alik pada 132 kV di stesen Janakuasa Tanjung Kling Melaka. Okey, boleh? Okey, sekarang ni, sebelum ni kita juga dah belajar bila ada elektrik akan ada berlakunya magnet, akan terasanya magnet di sekeliling. Okey, jadi ini adalah kesan kepada kediaman yang lokasinya berhampiran dengan pilon rangkaian grid nasional yang dekat dengan inilah kawasan yang ada grid ni banyak ni. Ini kawasan yang rangkaian grid nasional ini ada banyak kawasan elektrik di sini. Elektriknya sangat banyak di sini. Okey, bagi rumah-rumah yang berdekatan, okey, medan elektromagnet yang sangat kuat dihasilkan.
Okey, jadi boleh menyebabkan gangguan kepada sistem-sistem elektronik. Okey. Jadi selalunya kita akan bina di kawasan jauh daripada perumahan lah. Jadi kalau ada juga akan kawasan tersebut akan menghasilkan medan elektromagnet yang sangat kuat. Okey. Okey, ini pula sistem pendawaian elektrik di Malaysia. Okey, sistem pendawaian elektrik di Malaysia. Okey, ini saya masuk sekejap lagi lah.